Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata, image DAP yang memperjuangkan keadilan dan golongan tertindas membentuk minatnya terhadap ideologi dan perjuangan parti itu. Menteri Pengangkutan itu dalam temu bual dalam podcast Keluar Sekejap yang dihostkan Khairi Jamaluddin dan Syahril Hamdan berkata, minatnya untuk memperjuangkan keadilan sosial telah dipupuk sejak dari zaman kanak-kanak lagi. Iya, dari zaman kanak-kanak lagi, dalam zaman saya sekolah lagi, so sudah sinonim dengan logo roket itu. Jadi ada kawan yang sokong BN, kita akan lawan. Saya bawa poster roket, dia bawa poster decing. So, kita lawanlah dalam kelas. Itu telah membentuk minat saya dan juga persepsi saya terhadap parti. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya nak masuk MCA. Tak pernah. So, even kat university memang kita tahu bahwa kumpulan pelajar lebih pro kepada MCA. Saya sengaja tidak masuk kumpulan itu sebab saya tahu bahwa mereka pro MCA katanya. Syahril mencela dengan bertanya mengapa Locke memilih DAP berbanding BN dan adakah faktor bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad membuatkan dia menjauhkan diri daripada MCA dan BN. Locke kemudian menjawab, tidak, saya rasa faktornya ialah MCA. Saya bukan tak suka BN, saya tak suka MCA. Apabila Khairi bertanya apakah pandangan ahli parlimen Seremban itu mengenai MCA, Locke berkata parti itu membawa imej yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Cina. I mean, that persepsilah. Ia parti tauke, parti yang hanya untuk orang kaya, orang yang ada kedudukan dan sebagainya. So, persepsi, saya tak kata betul atau salah, tapi itu persepsi katanya. Justru Locke berkata sepanjang hidupnya dia tidak pernah terlintas untuk menyertai MCA. Itu tak pernah terlintas dalam pikiran saya semasa di university. Keluar dari university walaupun di EP, ibu pejabat bayar saya gaji tak sampai RM2.000. Lepas graduate, tak cukup makan untuk bekerja dalam ibu pejabat di EP, tapi tak pernah kata nak join MCA ketika itu. Walaupun MCA pada ketika itu berada dalam kedudukan paling top. Mereka ada banyak kerusi di parlimen, ada ramai menteri, timbalan menteri dan sebagainya katanya. DAP sebelum ini merupakan parti pembangkang dan dianggap sebagai seteru politik kepada MCA, sebuah parti berasaskan kaum Cina selama puluhan tahun. Pada PRU 2008, DAP dan sekutunya dalam Pakatan Rakyat berjaya mengubah landscape politik Malaysia apabila pembangkang menawan beberapa negeri dan parti pemerintah hilang majoriti 2/3 sejak merdeka. Dalam keputusan pilihan raya itu, Pulau Pinang yang sebelum itu dikuasai gerakan jatuh ke tangan DAP. Sejak itu, sokongan kaum Cina terhadap MCA juga semakin merudum. Pilihan raya itu juga menyaksikan Locke berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Seremban untuk DAP. Pada PRU 2018, DAP bersama gabungannya dalam Pakatan Harapan berjaya membentuk Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama politik daripada Parti Bersatu yang diasaskan Dr. Mahathir Mohamad. Kerjaya Locke dalam politik terus bersinar apabila dilantik dalam kabinet sebagai Menteri Pengangkutan oleh Mahathir ketika itu. Pada tahun 2022, Locke dilantik sebagai Setiausaha Agung DAP
yang baru bagi menggantikan Lim Guan Eng. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata, image DAP yang memperjuangkan keadilan dan golongan tertindas membentuk minatnya terhadap ideologi dan perjuangan parti itu. Menteri Pengangkutan itu dalam temu bual dalam podcast Keluar Sekejap yang dihostkan Khairi Jamaluddin dan Syahril Hamdan berkata, minatnya untuk memperjuangkan keadilan sosial telah dipupuk sejak dari zaman kanak-kanak lagi. Ya, dari zaman kanak-kanak lagi, dalam zaman saya sekolah lagi, so sudah sinonim dengan logo roket itu. Jadi ada kawan yang sokong BN, kita akan lawan. Saya bawa poster roket, dia bawa poster decing. So, kita lawanlah dalam kelas. Itu telah membentuk minat saya dan juga persepsi saya terhadap parti. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya nak masuk MCA. Tak pernah. So, even kat university memang kita tahu bahwa kumpulan pelajar lebih pro kepada MCA. Saya sengaja tidak masuk kumpulan itu sebab saya tahu bahwa mereka pro MCA katanya. Syahril mencela dengan bertanya mengapa Lok memilih DAP berbanding BN dan adakah faktor bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad membuatkan dia menjauhkan diri daripada MCA dan BN. Lok kemudian menjawab, tidak, saya rasa faktornya ialah MCA. Saya bukan tak suka BN, saya tak suka MCA. Apabila Khairi bertanya apakah pandangan ahli parlimen Seremban itu mengenai MCA, Lok berkata parti itu membawa imej yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Cina. I mean, that persepsilah. Ia parti tauke, parti yang hanya untuk orang kaya, orang yang ada kedudukan dan sebagainya. So, persepsi, saya tak kata betul atau salah, tapi itu persepsi katanya. Justru Lok berkata sepanjang hidupnya dia tidak pernah terlintas untuk menyertai MCA. Itu tak pernah terlintas dalam pikiran saya semasa di university. Keluar dari university walaupun di EP, ibu pejabat bayar saya gaji tak sampai Rm2000. Lepas graduate, tak cukup makan untuk bekerja dalam ibu pejabat di EP, tapi tak pernah kata nak join MCA ketika itu. Walaupun MCA pada ketika itu berada dalam kedudukan paling top. Mereka ada banyak kerusi di parlimen, ada ramai menteri, timbalan menteri dan sebagainya katanya. DAP sebelum ini merupakan parti pembangkang dan dianggap sebagai seteru politik kepada MCA, sebuah parti berasaskan kaum Cina selama puluhan tahun. Pada PRU 2008, DAP dan sekutunya dalam Pakatan Rakyat berjaya mengubah landscape politik Malaysia apabila pembangkang menawan beberapa negeri dan parti pemerintah hilang majoriti 2/3 sejak merdeka. Dalam keputusan pilihan raya itu, Pulau Pinang yang sebelum itu dikuasai gerakan jatuh ke tangan DAP. Sejak itu, sokongan kaum Cina terhadap MCA juga semakin merudum. Pilihan raya itu juga menyaksikan Lok berjaya mempertahankan kerusi parlimen Seremban untuk DAP. Pada PRU 2018, DAP bersama gabungannya dalam Pakatan Harapan berjaya membentuk Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama politik daripada Parti Bersatu yang diasaskan Dr. Mahathir Mohamad. Kerjaya Lok dalam politik terus bersinar apabila dilantik dalam kabinet sebagai Menteri Pengangkutan oleh Mahathir ketika itu. Pada tahun 2022, Lok dilantik sebagai Setiausaha Agung DAP yang baru bagi menggantikan Lim Guan Eng.